Di dalam dekad 50-an dan 60-an, program perindustrian di negara ini dijalankan sebagai usaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara yang pada masa itu amat bergantung kepada getah dan biji timah. Memandangkan harga kedua-dua komoditi ini tidak stabil, kerajaan telah melancarkan program perindustrian untuk mencetuskan perkembangan ekonomi yang lebih pesat dan stabil. Dasar pembangunan perindustrian pada masa itu adalah tertumpu kepada industri-industri yang bercorak gantian import. Sejak tahun 70-an, kerajaan di samping mempelbagaikan ekonomi telah menitik beratkan program perindustrian yang lebih pesat untuk menampung keperluan pekerjaan dan dasar ekonomi baru DEB. Dalam hal ini, tumpuan telah diberikan kepada industri-industri yang berasaskan ekspor dan industri yang menggunakan ramai buruh. Mulai tahun 80-an pula, program perindustrian negara mengalami satu lagi perkembangan menerusi penggalakan industri berat. Ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiran rakyat di bidang teknologi yang lebih tinggi. Ia juga bertujuan untuk mempercepatkan lagi proses perindustrian. Kerajaan memainkan peranan secara langsung di dalam merancang, melaksana, membiayai dan mengurus industri-industri berat, memandangkan sektor swasta tidak mampu menanggung perbelanjaan atau menghadapi risiko dalam mengendalikan projek-projek yang bukan sahaja melibatkan modal yang besar, tetapi juga hanya dapat memberi pulangan dalam tempoh masa yang panjang. Walaupun pada keseluruhannya, perkembangan industri negara dalam tahun-tahun 60-an, 70-an dan awal 80-an adalah memuaskan, tetapi banyak masalah dan kelemahan masih wujud di dalam sektor ini. Misalnya, pertumbuhan sektor ekspor adalah tidak begitu memuaskan jika dibandingkan dengan sektor dalam negeri. Ekspor barang-barang pembuatan Malaysia terlalu bergantung pada segelintir industri sahaja seperti elektrik dan elektronik dan tekstil. Mutu keluaran juga pada keseluruhannya tidak begitu memuaskan dan tidak dapat bersaing dengan keluaran negara-negara asing. Ini disebabkan tahap teknologi yang masih rendah dan kurangnya kemahiran rakyat tempatan untuk mempertingkatkan atau memperbaharui teknologi yang diterima dari luar. Satu masalah besar ialah kurangnya hubung kait di antara sektor perindustrian dengan sektor-sektor lain, menyebabkan tidak wujudnya integrasi ke hadapan dan ke belakang, backward and forward integration. Industri-industri yang ditubuhkan juga kurang mempunyai nilai tambah value added kerana banyak menumpukan kepada aktiviti pemasangan sahaja. Oleh itu, sekiranya sektor perindustrian dikehendaki terus memainkan peranan utama dalam pembangunan negara, perlulah diwujudkan matlamat-matlamat jangka panjang yang disokong dengan dasar dan strategi pembangunan yang baru. Selaras dengan hasrat untuk mengenal pasti kelemahan, ciri-ciri struktur serta mengatasinya. Selaras dengan hasrat untuk mengenal pasti kelemahan ciri-ciri struktur serta mengatasinya, kerajaan telah melancarkan dua kajian utama pada tahun 1983, iaitu Kajian Dasar Perindustrian Malaysia KDPM dan Pelat Induk Perindustrian PIP. KDPM bertujuan untuk menyemak dan mengubah suai dasar-dasar perindustrian negara yang sedia ada dan mengkaji semula galakan-galakan pelaburan dan dasar-dasar peningkatan ekspor. PIP pula bertujuan untuk menggubal objektif pembangunan perindustrian secara am dalam mengenal pasti strategi-strategi untuk sektor-sektor kecil yang berpotensi untuk tumbuh dengan pesat. Dasar utama perindustrian telah mengambil kira beberapa prinsip asas yang terkandung di dalam perakuan-perakuan kedua-dua kajian ini.